Selamat datang sains tingkatan 2. Anda bersedia? Mari mula. Okey, 1.1 Kepelbagaian organisma. Apakah biodiversity? Pertama, semua hidupan dikenali sebagai organisma. Okey, organisma ini berbeza daripada bentuk, saiz dan rupa. Okey, kenapa dia kena berbeza daripada bentuk, saiz dan rupa? Sebab kita nak buat pengkelasan. Okey, rupa ni kelas macam ni, bentuk ni kelas nombor 2. Okey, saiz ni kelas nombor 3. So, apa maksud biodiversity? Okey, kepelbagaian organisma hidup di sesuatu kawasan. Okey, so biodiversity ini merangkumi semua hidupan darat, laut, flora dan fauna. Okey. Terdapat 10 hingga 100 juta organisma di muka bumi ini. Okey, kenapa banyak sangat ni? Sebab dia wujud disebabkan oleh pelbagai jenis iklim dan habitat. Iklim ni apa? Cuaca. Habitat ni apa? Tempat tinggal. Alright. Okey, contoh habitat dan biodiversity dia. Okey, habitat tempat tinggal, tasik atau kolam. Biodiversity dia apa? Ikan, ameba, udang. Okey, habitat yang kedua, tanah. Hidupan apa yang tinggal di atas tanah? Contoh di dalam tanah. Contohnya cacing, semut, kala jengking. Tengok gambar tu kan? Alright. Habitat yang ketiga yang kita tak pernah pergi. Awak pernah pergi tak? Dekat gurun. Apa yang hidup dekat gurun? Gurun kan panas. Okey, unta, cactus, cicak. Okey. Habitat yang seterusnya, hutan. Okey, kita pergi zoo, tengok macam duduk dalam hutan, betul? Okey, apa yang ada biodiversity yang dalam hutan? Cuba tengok, ada harimau, ada monyet, ada bunga rafflesia. Okey, ini semua adalah hidupan tumbuhan atau haiwan. Apa kepentingan biodiversity? Penting tak biodiversity ni dalam kehidupan kita seharian? Okey, ada 6 kepentingan biodiversity. Kalau awak tengok, awak boleh senang raikan. Kalau kat sekolah ni saya suruh awak buat. Okey, so yang pertama, apa dia? Sumber makanan, bahan mentah. Okey, tumbuhan haiwan memerlukan makanan. Okey, kita hidupan juga memerlukan makanan. So daripada mana? Dapat juga daripada hidupan yang lain. Okey, yang kedua, cuti-cuti kan, awak pergi hiking, awak pergi berkelah. Okey, so biodiversity ni adalah tempat rekreasi dan peranginan. Okey, pergi Cameron Highland, cuaca dia sejuk. Okey. Alright. Dan yang ketiga, sebagai perubatan. Kalau zaman dulu, dia tak ada hospital, tak ada klinik macam canggih macam zaman sekarang. Okey. So biodiversity ni, hutan, haiwan ini dijadikan sebagai perubatan. Apa contoh perubatan daripada bahan-bahan biodiversity ni? Tongkat Ali, kacip Fatimah. Okey, akar kayu. Okey, kalau orang yang baru bersalin tu, diperlukan herba-herba. So sebagai perubatan. Okey, yang keempat, keseimbangan alam. Boleh tak kita ni laut saja? Tak ada hutan, tak ada gunung ganang, tak ada bukit bukau. Okey, tak boleh. Okey, keseimbangan alam mesti ada. Kalau macam rumah, mesti ada tiang. Okey, sama juga bumi kita ini perlukan hutan, gunung ganang, tasik sebagai untuk keseimbangan alam. Okey, yang kelima, sebagai bahan mentah. Okey, biodiversity. Cuba awak tengok rumah awak. Ada tak mak awak beli kayu jati je kan? Okey, so sebagai bahan mentah. Okey, minyak. Alright. So kayu-kayu ni untuk buat rumah, batu bata, sebagai bahan mentah dalam sesuatu industri. Pendidikan. Ya, orang mengkaji, orang masuk hutan, orang kaji. Tumbuhan ni boleh buat apa? Daripada
tumbuhan ini boleh buat apa. Alright, so kita belajar lagi tentang alam sekitar, kita buat kajian lagi semua sebagai untuk meneruskan kelangsungan pendidikan. Okay. So, bila awak tengok biodiversity ini, kalau kita sebagai manusia, okay, orang yang dilantik untuk mentadbir bumi ini tidak dapat menguruskan dengan baik, tu siapa lagi? Okay, so dalam bab ini awak belajar juga tentang bagaimana untuk menguruskan biodiversity secara berkesan untuk mengekalkan biodiversity kita ni terus kekal, tak musnah. Alright. Okay, yang pertama apa dia? Okay, menganjurkan kempen kesedaran. Okay, kempen kesedaran ni macam mana? Okay, awak pun kan kita ada kelab pencipta alam. Okay, kelab pencipta alam, kelab WWF. Okay, semua ini untuk memastikan bahawa kelangsungan biodiversity. Okay, yang kedua, menguatkuasakan undang-undang. Siapa yang membalak secara haram dikenakan penjara. Okay, orang yang melanggar peraturan hutan, okay, dikenakan denda. Okay, ini bagi menjaga keseimbangan alam. Okay, yang ketiga, melindungi habitat dengan mewujudkan hutan simpan, taman laut, taman negara. Awak pernah pergi taman negara tak? Taman negara dekat Malaysia ni dekat mana? Taman negara kat Malaysia ni di Barangkumi, Negeri Perak, Pahang dan Kelantan kalau tak silap saya. Okey, apa maksud hutan simpan? Hutan simpan ni tak maksudnya tak boleh dicerobohi. Orang-orang tak boleh membuat sesuka hati. Okey, tak ada pengindustrian ke, tak ada pembangunan ke dalam hutan ini. Untuk memastikan. Kalau tengok kat Melaka kat mana? Melaka pun ada yang dekat Sungai Udang tu kan. Hutan itu disimpan. Okey. Bukan disimpan maksudnya adalah disimpan hutan tu masuk poket ke tak. So untuk mengekalkan bahawa alam sekitar kita terjaga dan haiwan-haiwan dalam tu, tumbuhan pun terpelihara. Okey. Kenapa? Okey, yang keempat, memelihara hidupan dengan program pembiakan seperti tapak semaian anak benih atau pusat penetasan penyu. Pusat penetasan penyu ada kan dekat Masjid Tanah tu, dekat Pengkalan Balak tu. Awak pernah pergi tak dekat situ? So benda-benda ini adalah digunakan untuk membangun, memelihara biodiversity. Awak kalau minat-minat dengan haiwan, dengan tumbuhan ni, boleh. Ada satu fakulti dalam perhutanan ini, awak minat ni, awak boleh teruskan dalam bidang ni. Bagus ni. Dan yang seterusnya, mengharamkan pembunuhan dan pemerdagangan haiwan dan tumbuhan endemik dan terancam. Awak tengok tak? Haiwan-haiwan sekarang ini semakin pupus. Pupus sebab apa? Orang tangkap, orang bunuh. Orang tangkap, orang buat apa? Orang buat makanan. Hidupan-hidupan ni orang tangkap, orang ambil kulit dia, nak buat apa? Buat baju. Orang siat kulit haiwan ini nak buat beg. Semua ini untuk sebab apa tahu? Sebab bila haiwan-haiwan eksotik ini, dia ada harga, dia ada nilai. So orang akan kejar nak buat duit semua tu. So kita tak nak benda ni sebab kita sayangkan haiwan-haiwan ini. Sebab satu hari nanti kalau kita tak jaga, tak pelihara, dia akan pupus. Andai. So itu habis 1.1 tentang biodiversity. Alright, kita masuk. Terima kasih. Jangan lupa buat ulang kaji ya. Kita jumpa lagi. Bye.